Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizal Zaman bertemankan rakan setugas Hafizi Rosli. Hari ini memasuki hari yang ke-35 ke 36 Hafizi hari ini. Sekitar itulah. Nampaknya kami kedua-dua orang dah tak terkira sebenarnya. Dah tak terkira sebenarnya. Okey, apapun kita sekarang ni telah pun memasuki PKP fasa yang ketiga sehinggalah pada 28 April ini, dan fasa yang ketiga ini adalah amat-amat penting untuk kita mematuhi penjarakan sosial, perintah kawalan pergerakan, sebab kalau kita lihat sejak beberapa hari lalu angka jangkitan COVID-19 di Malaysia telah pun berada pada 2 digit. Dan pengarah kesihatan Dato' Dr. Nur Hisham, Jeneral Perang COVID-19 ini telah pun menyatakan bahawa ia akan bergantung kepada data dan juga statistik dapatan daripada KKM mengenai COVID-19 sama ada ia akan dilanjutkan PKP ini ataupun tidak. Tapi sebelum kita nak ke laporan itu, kita akan melihat kepada statistik di luar negara dahulu, iaitu setakat pagi ini angka kematian akibat COVID-19 di seluruh dunia merekodkan 175,621 kes setakat jam 5 pagi hari ini, dan ia merekodkan pertambahan kira-kira 6,000 kematian dalam tempoh hanya 24 jam. Dan ini adalah data daripada Johns Hopkins University, iaitu sebanyak 4 negara kini mempunyai angka maut 20,000. Amerika Syarikat kekal sebagai negara yang mempunyai angka korban tertinggi dan satu-satunya negara yang bercecah 40,000 apabila mencatatkan 43,796 kes secara keseluruhan. Negara angka SAM itu merekodkan pertambahan 2,221 kematian dalam tempoh 24 jam, dan ini diikuti dengan Itali yang mencatatkan pertambahan 534 kematian dengan jumlah keseluruhan 24,648, dan Sepanyol pula jadi negara ketiga yang paling teruk apabila merekodkan 430 korban sekaligus jumlah keseluruhannya 21,282, manakala Perancis pula melepasi angka korban 20,000 semalam, dan sekarang hari ini daripada semalam merekodkan 531 kes kematian dan secara keseluruhannya 20,796, dan UK pula, United Kingdom, mencatatkan pertambahan 868 korban baharu dan secara keseluruhannya 17,337 kes. Kebanyakan negara, kalau kita lihat negara-negara di Eropah yang terjejas teruk sejak daripada sebulan lalu telah mula menunjukkan angka kematian yang semakin menurun daripada hari ke hari. Dan kita lihat dalam perkembangan dan juga laporan-laporan dalam buletin awani seperti tadi yang Hafizi bacakan, negara seperti Itali, negara seperti di Sepanyol sudah mula melonggarkan, merancang untuk melonggarkan sekatan perjalanan ataupun sekatan pergerakan yang dilalui oleh rakyat mereka sekarang ini, Hafizi. Dan kita juga ingin membawakan perkembangan dari segi jumlah kes COVID-19 di seluruh dunia. Dan kalau kita lihat kepada data Johns Hopkins University, menunjukkan pertambahan lebih 80,000 kes jangkitan baru dalam tempoh 24 jam. Dan Sepanyol kini telah pun menyertai Amerika Syarikat untuk berada dalam kelompok negara yang mempunyai kes positif COVID-19 melepasi angka 200,000 kes. Amerika Syarikat kekal menjadi negara paling teruk terjejas dengan mencatatkan 814,587 kes baru, pertambahan lebih 36,000 kes. Dan Sepanyol negara kedua paling teruk dengan mempunyai jumlah jangkitan sebanyak 204,000 kes dengan peningkatan melebihi 4,000 kes. Sementara itu Itali dan Perancis pula masing-masing mencatatkan statistik ataupun kes melebihi daripada 183,000 dan juga 156,000 kes secara keseluruhan. Manakala Jerman dan United Kingdom menjadi dua negara terakhir mencatatkan angka positif melebihi 100,000 bila masing-masing mempunyai ataupun merekodkan 148,000 dan juga 130,000 kes baru. Dan jumlah pesakit COVID-19 yang telah sembuh daripada virus itu kini melebihi 678,479 di seluruh dunia, dan kini ia telah pun menular di 185 buah negara. Dan kita juga ingin melihat dari segi konteks ataupun dari segi jumlah kes di Malaysia, iaitu semalam kita dinyatakan terdapat beberapa puluhan kes lagi baru dinyatakan 2 digit, masih lagi 2 digit, iaitu terdapat lebih kurang 57 kes baru. Kita tak nak cerita panjang, kita dengarkan terus apa kata Dato' Dr. Nur Hisham. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 adalah 2,041 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Daripada 57 kes
18 adalah kes import daripada warga negara Malaysia yang pulang dari luar negara. 39 kes adalah kes penularan tempatan. Sehingga kini seramai 43 kes COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan terapi. Dan daripada jumlah tersebut, 27 kes memerlukan bantuan pernafasan. Okey, baiklah. Dalam pada itu kita nak bincang sedikit mengenai statistik di seluruh dunia dan juga di Malaysia sebentar saja lagi. Tetapi saya nak pergi dahulu kepada statistik di China. Kalau menurut data daripada Johns Hopkins University ini, ada lebih kurang 83,817 kes di China sahaja. Dan dalam masa yang sama di China merekodkan 4,636 kematian. Saya nak terus kepada editor eksekutif Astro Awal ni, Abdul Razak. Cik Razak, kalau kita lihat China, kalau sebelum ini mereka dikatakan berjaya mengawal gelombang COVID-19 ini pada satu-satu ketika dan mula melonggarkan beberapa sekatan, contohnya seperti di Wuhan yang menjadi epicenter wabak itu pada awalnya sejak daripada Disember lepas. Tapi dalam masa yang sama juga mereka secara tiba-tiba merekodkan kes import yang banyak dan juga kes tempatan yang banyak dan membuatkan pertambahan itu melebihi daripada 1,000 angka sejak daripada minggu lepas sebenarnya kes positif itu. Adakah mereka sekarang ini mengalami gelombang yang ketiga ataupun keempat? Dan kalau kita lihat kepada negara jiran kita seperti Singapura yang pada awalnya dikatakan menangani gelombang pertama dengan baik, tetapi akhirnya sekarang ini kita lihat angka kes positifnya melebihi 1,000 kes baru pada setiap hari dan itu juga terkena kepada negara Korea Selatan sekarang ini. Cik Razak, kalau kita lihat first kali, adakah angka dan juga statistik di China ini kita boleh percayai 100%? Dan yang keduanya, bagaimana kita nak mengelakkan daripada negara kita yang sekarang ini mencatatkan kes penurunan dalam 2 digit, meningkat tetapi 2 digit, tapi dalam masa yang sama kita nak kekalkan momentum tu dan kita tak nak jadi seperti negara-negara jiran Singapura dan juga Korea Selatan yang alami pertambahan kes gelombang yang ketiga ke keempat, saya tak tahu, Cik Razak. Hafizi, apa yang kita lihat sekarang, yang penting adalah statistik. Ini bukan sahaja masalah kesihatan, tetapi kalau kita tengok mereka yang bertanggungjawab terhadap kesihatan public health, ini adalah satu disiplinnya sendiri. Kalau kita tengok DG kesihatan kita sendiri, beliau adalah pakar public health. Jadi kalau kita tengok dari segi statistik, negara-negara seperti China, Singapura, Korea Selatan, satu masa dulu, inilah memberi kita satu pengajaran lah. Jangan kita mendabik dada, kita let our guard down. Kalaulah figure statistik menunjukkan kes sudah menurun, adakah ini bermakna sebelum WHO sendiri memberi satu pengiktirafan bahawa the war is over, the battle has been won. Jadi kita mesti mengambil langkah-langkah untuk kita menjaga supaya statistik itu menurun dan tidak tiba-tiba mendadak semula. Jadi China menghadapi masalahnya sendiri disebabkan satu dunia sekarang ada gerakan menunjukkan bahawa mereka ingin blame kepada China sebagai pusat penularan asal. Kalau kita tengok ada pihak-pihak di Amerika yang sedang mengambil tindakan untuk saman negeri China kerana hal ini. Kalau kita tengok di Singapura pula, apa yang perlu ada satu ketelusan. Kita di Malaysia mesti mengambil pengajaran bahawa yang penting adalah semalam Perdana Menteri Singapura sendiri mengata memberi assurance kepada warga asing yang menjadi pekerja backbone workforce di Singapura itu sendiri bahawa mereka akan di-regard sebagai rakyat warga Singapura sendiri bila datang kepada usaha-usaha untuk memberi rawatan. Jadi yang penting adalah warga asing yang ada di negara kita sendiri, within our borders, apa yang perlu kita lakukan? Kalau kita tidak mengambil indah tentang kebajikan mereka dari segi kita perlu memberi rawatan ataupun komunikasi dengan mereka secara telus, apa yang berlaku adalah perkara ini nanti akan mendadak semula kalau kita tidak mengambil langkah-langkah. Senang saja, jika ada penularan, kita kuarantin dan mereka yang ada di luar, nombor 1, duduklah di rumah, janganlah keluar, basuhlah tangan. Itu saja yang perlu kita buat.
Baik, kita juga ingin merujuk kepada statistik kes COVID-19 di Malaysia, di mana jika kita lihat beberapa hari yang lalu, penurunan kes ini dapat disaksikan daripada ratusan, daripada 200 menurun ke 100 lebih, daripada 3 digit. Sekarang ini menurun kepada 2 digit. Dan ini jelas Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, di mana jika kita kekalkan momentum, mungkin kita akan mencapai 1 digit dalam tempoh seminggu, dan ini ditekankan sendiri oleh Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, yang berkata momentum yang baik yang dilakukan oleh rakyat Malaysia ini sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan perlu dikekalkan. Dan kalau kita nak lihat juga dari segi sikap ataupun prihatin rakyat Malaysia untuk kekal berada di rumah ini, sepertinya membuahkan hasil. Dan kita nak dengar apa kata daripada Ketua Pengarah Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah melihat kepada perkara ini. Kes kematian ke-90 iaitu kes 2050 merupakan perempuan warga negara Malaysia berumur 72 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi. Beliau adalah ibu kepada kes ke-2053 yang turut mempunyai gejala pada hari yang sama. Beliau telah dirawat di Hospital Sungai Buloh, Selangor pada 27 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 20 April 2020 jam 1.47 tengah hari. Kes kematian ke-91 iaitu kes 4090 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 69 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi dan penyakit buah pinggang. Beliau telah dirawat di Hospital Umum Sarawak pada 6 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 21 April 2020 jam 2.28 pagi. Kes kematian ke-92 iaitu kes 5332 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 92 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi dan demensia. Beliau mempunyai sejarah kontak rapat dengan kes positif COVID-19 iaitu kes 4711. Beliau telah dirawat di Hospital Kuala Lumpur pada 8 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 21 April 2020 jam 1.30 pagi. Kementerian Kesihatan Malaysia mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Kalau kita boleh kekalkan momentum kita bekerjasama dengan semua pihak, dapat kita kurangkan kes lagi. Mungkin dalam seminggu matlamat kita kalau kita boleh dapat single digit, daripada sekarang ni kita ada double digit. Kalau kita dapat kurang pada 10 kes, itu menjadi sasaran Kementerian Kesihatan kita. Okey, dalam masa yang sama juga kita nak fokus kepada pembangunan vaksin. Kalau kita lihat sejak daripada minggu lepas, WHO ada katakan bahawa setakat ini ada lebih kurang 70 perkembangan vaksin yang sedang diusahakan oleh para penyelidik di seluruh dunia dan 3 daripada 70 itu sedang dalam ujian klinikal. Tapi pada hari ini kita lihat ada satu lagi perkembangan, iaitu kalau kita lihat di UK, sebenarnya UK sedang melaksanakan perkembangan vaksin ini dengan secara drastik apabila mereka memperbanyakkan dana dalam usaha membangunkan vaksin kepada COVID-19 ini. Dan kalau kita lihat, terdapat 2 pusat yang menjadi pembangunan vaksin ini di UK, kalau tak salah saya di Imperial College dan juga di Oxford University. Dan kalau kita lihat di Oxford itu sendiri, akan diuji kepada manusia bermula daripada Khamis ini. Ini adalah menurut daripada Setiausaha Kesihatan UK, kerajaan turut menyumbang 20 juta pound untuk pasukan berkenaan untuk terus membangunkan vaksin tersebut. Tapi kalau kita nak lihat di Malaysia, iaitu Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi sedang dalam usaha mengadakan satu pendekatan diplomasi berhubung kajian vaksin COVID-19. Dan menterinya Khairy Jamaluddin berkata penyertaan Malaysia penting dalam peringkat human trial selain menerima vaksin secepat mungkin apabila ia bersedia untuk digunakan kelak. Dalam masa yang sama, YB Khairy juga menyatakan bahawa di Malaysia ini kita sesuai untuk dijalankan ujian klinikal
kepada manusia sebab kita ini berangkumi pelbagai bangsa. Ada Melayu, India, Cina, Kadazan, Dusun dan sebagainya. Kita ada perkara tersebut tapi dalam masa yang sama kalau kita lihat tinjau balik beberapa bulan lepas WHO ada menyatakan bahawa pembangunan vaksin mungkin akan dapat hasilkan vaksin itu dalam tempoh 18 hinggalah setahun tapi ketika wabak COVID-19 ini sedang melanda dunia nampaknya mungkin vaksin itu akan tempohnya untuk dihasilkan akan mungkin dikurangkan sedikit dan kita akan bekerjasama dengan beberapa buah negara untuk kita bangunkan vaksin supaya kita akan menjadi negara antara negara terawal menerima pengeluaran vaksin tersebut. Okey, kita dengarkan sedikit apa kata YBKJ. Dan kita telah buat keputusan untuk mengadakan satu pendekatan based on science diplomacy. Jadi peringkat Kementerian Kesihatan dan MOSTI akan kenal pasti vaksin dan juga perubatan yang diperlukan dan juga melihat kepada pembangunan vaksin dan juga negara-negara yang sedang membangunkan vaksin itu. Dan maklumat ini akan dikongsi bersama dengan Wisma Putra yang akan menggunakan diplomasi dan juga hubungan yang baik antara Malaysia dan negara-negara yang menghasilkan vaksin ataupun sedang membangunkan vaksin. Baik, kalau kita dengar apa yang YBKJ katakan sebentar tadi, banyak negara telah pun menjalankan usaha untuk menghasilkan vaksin ini dan sebenarnya kalau kita lihat kepada penghasilan vaksin ini, dia adalah penting untuk kita cemarkan atau untuk kita memberi penyelesaian kepada wabak COVID-19 ini supaya kita ada protection, supaya kita tidak akan dijangkiti pada masa akan datang. Dan selepas ini banyak lagi kita akan bawakan perkembangan dalam Warni Pagi ini, tapi kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini. Baik, kembali bersama saya Hafiz Rosli dan juga Hafizah Azaman dalam Awani Pagi. Kita membawakan perkembangan semasa dan juga kita nak recap semula apa antara berita menjadi tumpuan di laman web kami di esrawani.com. Dan seperti biasa, isu kami masih lagi melihat kepada COVID-19 ini, isu berkenaan dengan pelajar di IPT yang terkandas ataupun yang tidak dapat balik ke kampung ketika perintah kawalan pergerakan ini. Dan semalam juga telah dinyatakan oleh Menteri Kanan Kluster Keselamatan iaitu Datuk Seri Ismail Sabri di mana menyatakan kerajaan sedia benar pelajar IPT untuk pulang ke kampung halaman tapi dengan SOP yang ketat. Dan ini laporannya iaitu Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri menjelaskan pergerakan pulang itu perlu dilakukan dengan pematuhan prosedur operasi standard yang ketat termasuk saringan kesihatan dan katanya pertimbangan kerajaan itu dibuat selepas mendapatkan pandangan Kementerian Kesihatan KKM yang mendapati tiada kluster COVID-19 di kampus dan pelajar tidak menunjukkan segala gejala jangkitan sehingga kini. Dan kalau kita dapat saksikan hampir 5 minggu nampaknya pelajar-pelajar ini ada yang terpaksa duduk di kampus masing-masing dan juga bagi pelajar-pelajar yang telah pun selamat pulang sebelum perintah PKP ini ada juga menyuarakan rungutan dari segi mereka tidak mempunyai peralatan yang mencukupi untuk belajar di rumah dan sebagainya dan ini seharusnya peringkat pengajian tinggi harus melihat kepada isu-isu ini supaya aktiviti kuliah ataupun pembelajaran dan juga pengajaran di kuliah itu dapat berjalan seperti biasa. Okey, dalam masa yang sama juga selain daripada COVID-19 yang tengah menular, kita terlupa akan satu perkara iaitu berkaitan dengan denggi. Sebab semalam Ketua Pengarah Kesihatan cakap kita perlu beri perhatian sebab kita tahu denggi ini adalah isu kesihatan yang sering kali setiap tahun kita ada. Dalam masa yang sama, KKM nasihatkan agar rakyat terus prihatin dengan mengambil langkah berjaga-jaga supaya jangkitan denggi ini tidak berulang dan ketika negara berdepan dengan COVID-19 tidak bermakna kebersihan persekitaran kediaman diabaikan dan denggi masih menular dalam komuniti kita. Kita sarankan pastikan buat pembersihan di perumahan dan juga persekitaran apabila kita tamat PKP ini. Yang penting adalah mereka pulang ke pejabat dan pastikan persekitaran bersih daripada jangkitan atau pembiakan nyamuk di kawasan.
Dr. Hisham menyatakan kebimbangan rakyat ketika ini yang tertumpu kepada COVID-19 sedangkan kes denggi masih lagi berlaku dalam negara. Berdasarkan statistik baru KKM, terdapat 1,172 kes demam denggi dilaporkan berlaku di seluruh negara antara 12 April hingga 18 April, iaitu peningkatan 4.5% berbanding 1,121 kes pada minggu sebelumnya. Selangor seperti biasa tahun ke tahun merekodkan jumlah yang kes tertinggi dengan 596 kes diikuti dengan KL, Kuala Lumpur dan Putrajaya 151, Johor 123 dan yang lain-lain anda boleh baca di astroawani.com. Ini adalah perkara yang perlu kita lihat juga, iaitu berkaitan dengan denggi. Mungkin pada ketika tempoh PKP ini kita berada di rumah, bersihkanlah kediaman dan juga sekitar kawasan perumahan anda. Ini adalah masa terluang yang amat-amat banyak kita ada, 24 jam, takkan tak boleh spend lebih kurang 1 ataupun 2 jam kita bersihkan persekitaran rumah kita. Dalam masa yang sama kita perlu melihat kepada negara jiran iaitu Singapura, kerana terdapat 1,111 kes baru di Singapura dengan jumlah keseluruhan hampir 10,000 iaitu 9,152 kes. Kementerian Kesihatan Singapura menyatakan menjadikan jumlah keseluruhan 9,152. Kebanyakannya adalah terdiri daripada pemegang permit kerja yang tinggal di asrama pekerja asing, manakala 20 kes melibatkan warga negara Singapura dan penduduk tetap. Hafizi, kalau kita lihat Cik Razak ada cerita mengenai Singapura ni, Cik Razak, apa cerita dia? Fizi, Singapura ni kita tahulah jiran kita, di sana ramai terdapat ibu-ibu kita yang terperangkap, mereka bekerja di sana dan mereka yang baru melahirkan bayi mereka berada di sama ada Johor Bahru ataupun lain-lain tempat di Semenanjung. Jadi mereka bercerai susu badan. Jadi yang penting sekarang adalah bagaimana caranya untuk menyampaikan, menghantar susu badan itu kepada bayi-bayi yang bergantung kepada susu badan ini. Jadi dengan usaha yang dijalankan oleh Adun Setulang, Andrew Chen, mereka berjaya menghantarkan 2 kiriman, 2 consignment dari Singapura, selalunya dibawa oleh ibu-ibu itu sendiri. Kalau tiap-tiap minggu mereka pulang, bawa lah sendiri kan, sebab benda ni bukannya benda komoditi untuk dijual, diperdagangkan. Jadi sekarang ni disebabkan kekangan gerakan, satu mekanisme perlu di mana susu badan itu diimport, seolah-olah diimport dari Singapura ke Johor Bahru dan dari Johor Bahru dihantar ke tempat-tempat yang diperlukan. Jadi inilah satu cara bagaimana ada keperluan, ada juga mereka yang memberikan jalan supaya bayi-bayi yang perlukan susu ibu tu dapat bekalan itu daripada ibu mereka yang terperangkap di Singapura. Baik, untuk itu kita nak bawakan satu lagi perkembangan, dan kalau kita di Malaysia ini berkemungkinan kita akan berpuasa ataupun bermula puasa kita 1 Ramadan bermula hari Jumaat ini, dan kita juga ingin melihat kalau seperti kebiasaannya apabila tiba musim perayaan ataupun bulan puasa ini, sudah tentu ramai yang ingin berbuka puasa di rumah ataupun di kampung masing-masing, dan untuk mengikuti raya pula sudah semestinya kalau di Malaysia 2-3 hari sebelum raya itu sudah jam lah di lebuh raya dan sebagainya. Dan kali ini di Indonesia nampaknya ada satu penguatkuasaan yang begitu ketat sekali, di mana kerajaan Indonesia melarang penduduknya untuk mudik ataupun lebih dikenali sebagai pulang berhari raya di kampung pada Aidilfitri. Dan kata Presidennya Joko Widodo pada Selasa berkata keputusan itu dibuat selepas mengambil kira beberapa faktor daripada kajian oleh Kementerian Pengangkutan Negara itu, termasuk jumlah pergerakan rakyatnya yang besar boleh menyebabkan penularan COVID-19. Dan kalau kita nak saksikan juga sekitar 24% responden yang menyatakan ada 68% responden memilih untuk tidak mudik dan juga 24% masih ingin pulang ke kampung halaman. Dan kita nak juga lihat dari segi bagaimana agaknya denda yang akan dikenakan, dan katanya denda yang akan dikenakan kepada mereka yang ingkar kepada arahan ini adalah sekitar 100 juta rupiah ataupun lebih kurang dalam RM30,000. Banyak tu jika mereka melanggar kepada perintah ini. Ini adalah usaha yang dijalankan oleh kerajaan Indonesia untuk memastikan penularan COVID-19 ini dapat diratakan ataupun dapat di-flattenkan curve mereka di Indonesia itu sendiri. Ya, betul tu. Kalau kita lihat di Indonesia, tapi saya nak minta tolong kawan-kawan mainkan visual. Ada visual di US, kalau tak salah saya, di mana terdapat segelintir rakyat Amerika protes sebab terpaksa berkurung di rumah akibat COVID-19 ini. Mereka suruh memecat Dr. Fauci yang antara pasukan perubatan coronavirus di White House itu. Mereka mahukan kebebasan kepada diri mereka. Saya nak pergi kepada Cik Razak secara ringkas. Mungkin Cik Razak kita tak banyak masa. Cik Razak, mungkin
apa sebenarnya kalau kita lihat Amerika ni, kalau kita tengok filem-filem mereka gah dan sebagainya, tapi ada segelintir rakyat mereka yang melihat kepada macam perkara-perkara yang macam tak logik. Mereka tak boleh fikir kata yang COVID-19 ni sebenarnya penyakit yang betul-betul membawa maut. Fizi, Amerika senang je. Tengoklah dua perkataan Donald Trump. Pilihan raya bulan November ini. Jadi Donald Trump dengan pengikut-pengikutnya mereka menggunakan alasan First Amendment, kebebasan untuk bergerak keluar bebas di Amerika sebagai satu usaha di mana mereka ini memanglah jenis yang tidak mahu duduk rumah sebab mereka lebih utamakan ekonomi. Memang ekonomi itu penting, tetapi apa yang lebih penting sekarang sekiranya kesihatan tidak terjaga, tiada siapa yang tinggal untuk meneraju ekonomi. Jadi mereka ini terpaksa merubah fikiran sikitlah. Yang lebih penting adalah ekonomi ataupun kesihatan mereka sendiri. Baik, kalau kita dapat saksikan ini visual di Amerika, mereka membuat protes dan ada juga pakar yang menyatakan berkemungkinan ada kluster baru di Amerika Syarikat, kluster protes. Yang dipimpin oleh Presidennya Donald Trump. Okey, baiklah. Setakat itu saja kami rasa di Awani pagi ini. Anda dapat saksikan banyak lagi laporan-laporan menarik di astroawani.com. Sekian dari kami, saya Hafiz Zaman. Terima kasih kepada editor eksekutif Astro Awani, Abdul Razak Cik. Dan saya Hafiz Rizri. Tapi sebelum tu, pukul 8.30 nanti kita akan bawakan NGO untuk memberikan perincian bagaimana mereka membantu komuniti untuk memastikan tiada bekalan terputus dalam kalangan masyarakat. Dan kita akan berjumpa lagi selepas ini. Saya Hafiz Rizri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.